Hai, Assalamualaikum. Okey, saya Dr. Aliza dari Alia Medical Center. So, hari ni saya nak share satu tajuk yang simple lah. Yang simple iaitu kegunaan ataupun kebaikan coconut oil. Coconut oil di dalam kesihatan. Coconut oil ni adalah minyak kelapa. Okey, minyak kelapa. So apakah kegunaan coconut oil ni? Salah satu yang biasa kita dengar, dia digunakan sebagai carrier oil ataupun untuk dilutekan essential oil, iaitu minyak pati yang digunakan sebagai aromaterapi kan. So kita boleh gunakan coconut oil ni sebagai carrier oil, sebagai untuk dilutekan, untuk cairkan essential oil tu. Sebab essential oil dia datang sangat pekat kan. So kalau kita pakai direct kepada kulit kita, mungkin boleh datangkan kesan iritasi pada kulit. Okay? So first yang biasa orang guna coconut oil ni untuk bila kita nak gunakan essential oil, kita titikkan essential oil setitik atau 2 titik, dan selebihnya dalam 10 titik ke macam tu kita letak coconut oil. Okay? Lepas tu kita pakai, kita boleh sapu pada badan kita, ataupun kita boleh gunakan untuk bahagian-bahagian badan lah. Kita boleh sapu. Okay, so yang kedua, ada kajian yang menunjukkan kalau kita nak elakkan penyakit Alzheimer ataupun penyakit kita kata yang macam nyanyuk tu kan, yang cepat lupa semua tu, yang menggigil tangan semua tu kan, so kita boleh gunakan coconut oil ni. Kita makan 1 sudu besar sehari. So setiap hari kita ambil coconut oil, kita makan, kita telan sebanyak 1 sudu besar. Ini pun dapat membantu untuk mengelakkan ataupun kita prevent daripada terkena Alzheimer disease dengan cepat. So sebab apa? Sebab coconut oil ni adalah ketogenic diet. So sangat baik untuk kita punya kesihatan lah. Okey, yang ketiga, kita boleh guna coconut oil untuk rawatan fungus atau candida. Fungus atau candida, yang mana coconut oil ni dia mengandungi asid caprylic. Asid caprylic yang mana merupakan bersifat antimikrobial ataupun antifungus. So bila kita sapu coconut oil, dia boleh membunuh yeast atau kulat dan juga candida ni. Okey. So yang keempat apa dia? Kita boleh guna juga coconut oil ni untuk membantu badan kita dalam pembakaran lemak. Kalau kita ambil coconut oil, kita consume coconut oil ni 1 hari sesudu atau 2 sudu, boleh membantu dalam proses pembakaran lemak. Sebab apa? Sebab dalam coconut oil terdapat MCTs yang dapat membantu dalam proses pembakaran lemak. Okay? So bila lemak dibakar, dia akan guna sebagai tenaga. Okay? Hai, Assalamualaikum. Matati, saya tengah share satu tajuk yang ringkas hari ni, iaitu kebaikan coconut oil. Tapi kita kena ingat coconut oil ni adalah kelapa tau, bukan kelapa sawit. Kelapa. So sekarang kita selalu jumpa coconut oil ni dijual sebagai virgin coconut oil yang dah diproses jadi warna jernih kan. Yang tu pun boleh kita gunakan atau kita minum setiap hari. Okey. Dan yang kelima, coconut oil ni boleh menyeimbangkan kita punya hormon.
So sebenarnya dalam coconut oil, dalam minyak kelapa ni, dia terdapat lemak yang sihat. Lemak ni, minyak ni, dia akan membantu atau menyokong kita punya kelenjar thyroid dan juga kelenjar adrenal kita. So dia dapat menurunkan kita punya kortisol, yang mana secara natural dia akan menyeimbangkan hormon kita. So kita tak adalah macam tinggi sangat kita punya kortisol macam orang tengah stres semua tu kan. So coconut oil dapat membantu. Okey. So yang keenam, coconut oil juga boleh kita gunakan dalam untuk membantu kita punya sistem penghadaman. Pernah tak dengar? Kadang-kadang orang tua pun dia galakkan kita ambil coconut oil. Sebab coconut oil ni bila kita telan atau kita minum sebanyak sesudu atau 2 sudu, kita punya perut boleh jadi lawas, senang buang air besar. Okay. So dia boleh menolong dalam penghadaman. Okey. Dan yang ketujuh, macam saya cakap tadi, dia ada fungsi antifungal kan, antifungal ataupun anti kulat. So kita boleh gunakan coconut oil dalam penyakit-penyakit kulat seperti athlete foot yang pada kaki. Ada orang dia sapukan coconut oil ni pada kaki supaya fungus ni tak dapat membiak. So boleh slow down kan dia punya pembiakan fungus atau kulat pada kaki. Okay. Yang ke-8, coconut oil juga boleh digunakan sebagai blood sugar stabilizer. Maksudnya dia menyeimbangkan paras gula dalam badan kita. So kalau kita ambil coconut oil, kita punya kencing manis pun boleh dibantu, boleh jadi lebih stabil lah. Okay. Dan yang ke-9, kita boleh gunakan coconut oil ni untuk sebagai krim, macam krim sapu untuk kulit kita. Kalau bahagian-bahagian yang keras ataupun yang kering, kita boleh gunakan, kita sapu coconut oil. Kalau kita tak nak yang berbau, kita beli virgin coconut oil, kita sapu pada bahagian-bahagian yang lutut kita ke, siku kita ke, yang keras-keras tu kan, kita boleh sapu. Ataupun pada kaki, kaki yang keras, kulit-kulit keras tu. Biasa digunakan pada pesakit-pesakit eczema ataupun psoriasis. Dan yang last sekali, dia boleh, coconut oil ni dia ada lemak, dia ada lemak yang mana boleh meningkatkan kolesterol yang baik tau. So actually kalau dulu orang kata tak elok, coconut oil tak elok, tapi sebenarnya coconut oil ni dia ada dia boleh meningkatkan paras kolesterol baik kita, iaitu HDL, dan menurunkan paras kolesterol jahat, iaitu LDL. Okay. So dengan secara kalau kita ambil setiap hari kan, so secara tak langsung dia akan mengurangkan risiko kita untuk kena sakit jantung. Okay. Sebab bila kolesterol baik kita tinggi, so dia akan tugas kolesterol baik ni, dia akan buang kolesterol jahat kan. So bila kita ambil coconut oil, kolesterol baik kita akan meningkat. So dia akan membantu dalam pembuangan kolesterol jahat, buang kolesterol jahat ni ke hati kita. Okay. So secara dengan cara ni kita akan dapat kolesterol baik kita makin tinggi, kolesterol jahat makin rendah, dan hasilnya kita akan kurang risiko untuk kena sakit jantung. Kita punya salur darah pun akan
jadi bersih, tak ada radang. So elok untuk kita elakkan kena sakit jantung. Okay. So saya rasa tu saja perkongsian saya hari ni. Memang sangat ringkas. Saya just nak share tentang kebaikan ataupun kegunaan coconut oil dalam kesihatan. Okay. So itu saja. Terima kasih pada yang menonton. Kalau yang baru masuk mungkin boleh dengar semula sebab video saya hari ni ringkas saja. Okay. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum.